Tahun ke-12 kenabian, malam Isra Mi'raj. Peristiwa penting. Rasulullah SAW senang mengunjungi Ka'bah. Satu malam setelah menunaikan sholat, beliau ketiduran di samping Ka'bah. Ketika beliau sedang tidur di Al-Hijr, Jibril datang kepada beliau. Lalu didatangkan kepada beliau bejana dari emas yang dipenuhi dengan kebijaksanaan dan keimanan. Kemudian beliau dibedah dari tenggorokan hingga perut bagian bawah. Lalu perut beliau dibasuh dengan air zam-zam, kemudian diisi dengan kebijaksanaan, hikmah, dan keimanan. Dan didatangkan kepada beliau binatang putih yang lebih kecil dari kuda dan lebih besar dari peranakan kuda dan keledai, yaitu buruk. Setelah itu beliau menungganginya hingga ke Baitul Maqdis. Beliau singgah di sana serta menjadi imam sholat bagi para nabi. Lalu menambat Al-Buraq pada pintu masjid. Kemudian pada malam itu beliau dinaikkan dari Baitul Maqdis menuju langit dunia. Jibril meminta agar pintu langit dibukakan untuk beliau, lalu terbukalah pintunya. Di sana beliau melihat Adam, bapak manusia. Beliau memberi salam kepadanya, lantas dia menyambutnya dan membalas salam tersebut serta mengakui kenabian beliau. Allah juga menampakkan kepada beliau ruh-ruh para syuhada dari sebelah kanannya dan ruh-ruh orang-orang yang sengsara dari sebelah kirinya. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit kedua. Jibril meminta agar dibukakan pintunya untuk beliau. Di sana beliau melihat Nabi Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam, lalu menjumpai keduanya dan memberikan salam. Keduanya menjawab salam tersebut dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian dinaikkan lagi ke langit ketiga. Di sana beliau melihat Nabi Yusuf, lalu memberi salam kepadanya. Dia membalasnya dan menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Kemudian dinaikkan lagi ke langit keempat. Di sana beliau melihat Nabi Idris, lalu memberi salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit yang kelima. Di sana beliau melihat Nabi Harun bin Imran, lantas memberikan salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit ke-6. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, lantas memberikan salam kepadanya dan dia menyambut beliau serta mengakui kenabian beliau. Tatkala beliau hendak berlalu, Nabi Musa menangis. Ketika ditanyakan kepadanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku menangis karena rupanya ada seorang yang diutus setelahku, tetapi umatnya yang masuk surga lebih banyak dari umatku. Kemudian beliau dinaikkan lagi ke langit ke-7. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, lalu beliau memberikan salam kepadanya. Dia menyambut beliau dan mengakui kenabian beliau. Kemudian beliau naik ke Sidratil Muntaha, lalu dibawa naik ke Bait Al-Ma'mur. Hingga kemudian beliau dinaikkan lagi menuju Allah yang Maha Perkasa. Beliau mendekat kepadanya hingga jaraknya tinggal sepanjang 2 ujung busur atau lebih dekat lagi. Dia mewahyukan kepada hambanya ini dengan wahyu, mewajibkan kepadanya 50 waktu sholat. Beliau lantas kembali hingga melewati Nabi Musa. Dia lalu bertanya kepada beliau, apa yang diperintahkan kepadamu? Beliau menjawab, 50 waktu sholat. Dia berkata, umatmu pasti tidak sanggup melakukan hal itu. Kembalilah ke Rabbmu dan mintalah kekeringanan untuk umatmu. Beliau menoleh ke arah Jibril seakan ingin memintakan pendapatnya dalam masalah itu. Dia mengisyaratkan persetujuannya jika beliau memang menginginkan hal itu. Lantas Jibril membawa beliau naik lagi hingga membawanya ke hadapan Allah, sedangkan dia berada di tempatnya. Ini adalah redaksi milik Al-Bukhari pada sebagian jalur periwayatannya, lalu Allah meringankannya menjadi 10 waktu sholat. Kemudian beliau turun hingga kembali melewati Nabi Musa, lantas memberitahukan tentang tersebut kepadanya. Dia berkata kepada beliau, kembalilah lagi kepada Rabbmu dan mintalah keringanan. Beliau masih ragu-ragu antara mengikuti saran Musa dan meminta keringanan kepada Allah Azza wa Jalla, hingga akhirnya dia menurunkannya menjadi 5 waktu sholat. Musa kemudian memerintahkan beliau agar kembali kepada Rabb dan memintakan keringanan lagi. Lalu beliau menjawab, aku malu kepada Rabbku. Aku rela dengan hal ini dan berserah diri. Setelah beliau menjauh, datanglah suara memanggil, engkau telah menyetujui farduku dan aku telah memberikan keringanan untuk para hambaku. Dalam perjalanan ini Nabi SAW melihat dan mengalami kejadian yang bervariasi. Beliau ditawari susu dan khamr, lalu memilih susu. Kemudian dikatakan kepada beliau,
engkau telah diberi petunjuk sesuai dengan fitrah. Dalam lafal yang lain, engkau telah mengenal fitrah, sedangkan andai kata engkau mengambil khamr, tentu umatmu akan sesat. Beliau melihat 4 sungai di surga, 2 sungai tampak dan 2 lagi tersembunyi. 2 sungai yang tampak ini adalah sungai Nil dan Efrat, yakni unsur keduanya. Adapun yang tidak nampak adalah 2 sungai di surga. Barangkali makna melihat sungai Nil dan Efrat tersebut adalah sebagai isyarat atas eksistensi Islam pada kedua wilayah di mana kedua sungai tersebut berada. Allahu a'lam. Beliau melihat malaikat-malaik penjaga neraka yang tidak pernah tertawa. Di wajahnya tidak terpancar kegembiraan dan keceriaan. Beliau juga melihat surga dan neraka. Beliau melihat para pemakan harta-harta anak yatim secara zalim. Mereka memiliki bibir seperti bibir unta. Mulut-mulut mereka dilempari dengan sepotong api dari neraka, seperti batu sebesar genggaman tangan, lalu keluar dari dubur-dubur mereka. Beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Mereka dilintasi oleh keluarga pengikut Fir'aun saat akan disodorkan ke neraka, lalu mereka diinjak-injak. Beliau melihat para pezina, di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka sedang bergelantungan pada payudara mereka.